Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini saya akan meneruskan perbincangan tentang petua untuk menjawab soalan ayat pasif. Yang lepas, dalam siri yang lepas saya sudah membincangkan petua untuk menjawab soalan ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan juga kata ganti nama diri ketiga. Kali ini saya akan menyambung perbincangan tentang petua untuk menjawab soalan ayat pasif dengan kata ganti nama diri yang kedua pula. Baik, kita lihat pelajar soalan yang dipaparkan. Ayat pasif kata ganti nama diri diri orang kedua yang manakah yang betul? Baik, jadi seperti biasa, apabila hendak menjawab soalan ayat pasif ke ataupun apa-apa soalan, pelajar perlu menandakan kata kunci ataupun kata tugas dalam soalan tu. Jadi yang pentingnya ialah ayat pasif kata ganti nama diri orang kedua, dan dalam jawapan sudah disediakan 4 pilihan jawapan. Jadi para pelajar perlu memilih satu saja jawapan yang betul. Maknanya 3 lagi jawapan itu salah. Dan seperti biasa para pelajar, kita lihat petua untuk menjawab soalan ayat pasif kata ganti nama diri orang kedua ini. Jadi yang pertama, para pelajar perlu menguasai konsep ayat pasif. Jadi ayat pasif ini ada banyak, jadi para pelajar perlu menguasainya dan dapat membezakan jenis-jenis ayat pasif tersebut. Seterusnya, kenal pasti dan tandakan KKT-nya. KKT, kata kerja transitif yang dipasifkan, dan kata ganti nama diri itu perlu betul kedudukannya. Jadi kedudukan kata ganti nama itu pun perlu dilihat kedudukannya, sama ada di hadapan atau di belakang kata kerja atau kata namanya itu. Seterusnya, pastikan kalau ayat pasif kata ganti nama diri kedua ini, kata bantu, berada di hadapan kata ganti nama. Dan kata ganti nama itu berada di hadapan kata kerja. Jadi susunannya itu perlu betul. Jadi ini binaan ayat pasif yang perlu diikuti dan supaya ayat itu menjadi ayat yang gramatis. Baik, seterusnya tandakan kata kerjanya dan juga kata ganti nama diri tersebut. Dan seterusnya, kalau ada kata bantu juga penting pelajar perlu mengesan kedudukan kata bantu dalam ayat tersebut. Jadi yang pertama itu kata kerjanya diambil, kata ganti namanya ialah mu. Jadi ayat ini memang menyalahi binaan ayat pasif kata ganti nama diri kedua, yang sepatutnya wang gajiku habis kamu ambil. Jadi yang pertama, kata ganti nama diri kedua itu mu tu ataupun kamu itu sepatutnya berada di hadapan kata kerja, tapi sekarang dia berada di belakang kata kerja. Seterusnya, ayat kedua, kamu patut serahkan. Kata kerjanya ialah serahkan dan kata ganti namanya kamu. Baik, jadi sepatutnya ayat pasif tersebut mestilah objeknya dibawa ke hadapan, iaitu barang itu patut kamu serahkan kepada Hafiz. Jadi ayat ini juga kalau kita lihat tidak mematuhi binaan ayat pasif itu kerana kata bantunya itu salah dan sepatutnya dia berada di hadapan kata ganti nama. Seterusnya, ayat ketiga, ayat C, belum awak hantar. Jadi kata kerjanya
berada di belakang, iaitu hantar. Kata kerjanya berada di hadapan, kata ganti namanya berada di hadapan kata kerja, dan kata bantunya berada di hadapan kata ganti nama. Jadi ayat asal bagi ayat ini ayat aktifnya, awak belum menghantar barang tersebut sehingga kini. Jadi apabila dipasifkan, sepatutnya barang tersebut belum awak hantar sehingga kini. Jadi ayat ini memang ayat pasif, tetapi dia sudah mengalami proses songsang. Jadi dia tergolong juga dalam ayat pasif. Jadi ayat pasif songsang. Seterusnya ayat yang keempat, Anda perlu selesaikan. Jadi kata ganti namanya ialah Anda. Kata ganti nama diri kedua, dan kata kerjanya ialah selesaikan. Jadi sepatutnya juga ayat pasif yang betulnya itu ialah masalah kekurangan tenaga kerja itu perlu Anda selesaikan, iaitu objeknya dibawa ke hadapan. Dan kalau kita kata ayat ini ayat pasif songsang juga tidak mematuhi binaan yang betul, kerana kata bantunya itu berada di belakang kata ganti nama. Jadi sepatutnya kata bantu perlu berada di hadapan kata ganti nama Anda. Jadi berdasarkan perbincangan dan petua-petua yang kita gunakan itu tadi, jawapan yang betul bagi ayat pasif kata ganti nama diri orang kedua ini ialah C. Jawapan pilihan yang ketiga, iaitu C. Sehingga kini barang tersebut belum awak hantar, iaitu ayat pasif songsang. Jadi saya rasa para pelajar perlu meneliti soalan terlebih dahulu dan mengingati petua dan menggunakan atau mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mengesan binaan ayat pasif kata ganti nama diri orang yang kedua. Jadi pastikan ada beberapa perkara yang penting, iaitu yang pertama, pastikan kata kerjanya itu dan pastikan juga kata ganti namanya berada pada kedudukan yang betul, dan juga kata bantu juga perlu berada pada kedudukan yang betul. Jadi sekian saja untuk perbincangan kali ini. Ingat petua, ingat cara, pasti berjaya. Semoga kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.